Lebih banyak masa tuan-tuan dengan Allah, dengan tuan-tuan dengan dunia. Lepas tu tuan-tuan nak minta, ya Allah, bagilah aku masuk syurga. Syurga mana? Sebab tu ulama kata, jangan kamu duk perasan bahawa kamu akan masuk syurga kerana amalan kamu. Tidak. Tetapi kamu masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. Ada pula orang kata, macam tu senang lah, saya tak buat ibadat lah. Kita tanya dia, awak tak semayang? Dia kata kita masuk syurga bukan kerana ibadat, kerana rahmat. Dengar betul, cek balik bodoh. Tajuk di antara ciri-ciri hamba yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, serta ciri-ciri hamba yang mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saya nak ambil daripada doa yang kita duk baca tu tuan-tuan. Doa yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Doa yang tuan-tuan duk baca yang menjadi penutup kepada setiap kali kita doa. Apa pun doa yang kita baca, di mana pun doa yang kita baca, kita akan tutup dengan doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Banyak orang yang dia tahu doa ni, tapi dia tak faham apa yang Allah Ta'ala nak yang dia kena minta. Tahu doa ni tuan-tuan, tahu tu tahu apa? Tahu kata, bila bunyi Rabbana atina, doa nak habis dah. Lepas semayang tu imam doa Allahumma ni kita tak tahu apa. Tu imam mula Rabbana atina fid dunya hasanah, dia kata tu imam nak habis baca doa dah. Doa ni menjadi doa yang dianjurkan kita baca ketika mana kita tawaf di Baitullahil Haram, di antara rukun Yamani nak sampai kepada Hajarul Aswad. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, kita istilam. Walillahil hamd. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sambung di ujung tu pula, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kita duk baca doa ni tuan-tuan. Cuma bila kita nak tahu sama ada kita ni tergolong dalam golongan yang mendapat hasanah fid dunya ataupun hasanah fil akhirah ataupun tidak, ada tak tanda? Kita nak tahu sama ada kita tergolong dalam golongan yang mendapat hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah ataupun tidak. Kita nak tahu ada tak tanda yang Nabi cerita, ada tak tanda yang ulama habaq? Ada. Malam ni saya nak bagi tahu 3 tanda orang yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat berdasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata apa dia? Thalathun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Nabi baca, Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Barang sesiapa yang Allah Ta'ala anugerahkan 3 sifat ini kepada dia, kepada mereka, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, orang ni mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Nabi apa? Nabi sebut, siapa yang Allah Ta'ala anugerahkan 3 ciri ni, kita nak tengok kita ada ataupun tidak. Mudah-mudahan ciri-ciri tersebut ada kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi kata siapa yang ada 3 ciri ni, bermakna mereka telah mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Apa dia ustaz ciri tersebut? Yang pertama Nabi kata, lisanun zakirun, orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka mulut lidah yang tidak pernah jemu,
membasahi dengan menyebut kalimah Allah, yang berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tak yang tu tuan-tuan? Apa dia ustaz? Ada tak mulut lidah yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah? Cek lah. Daripada mula kita bangun tidur pagi sampai nak lena pula malam ni, tuan-tuan cek. Zikir banyak mana, selawat banyak mana, ingat Allah banyak mana, ingat dunia banyak mana. Allah Ta'ala bagi satu hari, satu malam 24 jam. Banyak mana kita ingat Allah? Cuba cek tengok. Cuba cek tengok tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala abanglah demi masa. Sesungguhnya manusia ni bila saya sebut soal masa, banyak mereka yang duduk dalam keadaan yang penuh dengan kerugian. Ni tuan-tuan, umur nak naik dah 70 pun masih Quran tak pegang di tangan, rokok tak lekang di mulut. Ni masalah. Ni saya tak kata apa. Kalau tuan-tuan terasa, saya minta maaf. Umur dah 70, Quran jarang duduk kat tangan, rokok tak putih duduk kat mulut. Tuan-tuan fikir. Tu baru saya cerita Quran, saya tak cerita tasbih lagi. Dah tuan-tuan nak isap rokok kata isap, tu tuan-tuan punya pasal, saya tak mau kata apa. Ni yang kata muhasabah, kena suluh balik ni. Umur dah 70, dekat tangan ni tuan-tuan, tasbih jarang ada, Quran jarang ada. Rokok mana? Kalau Allah Ta'ala balik dia tanya, kalau kita duk baca dalam surah Yasin tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, sampai habis ayat tu. Balik di akhirat, Allah Ta'ala tak suruh dah mulut cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala nanti peteri mulut tu, dia tak bagi bercakap. Wa tukallimuna, yang akan bercakap dengan Allah ni siapa dia? Antaranya afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap ni mulut. Bukan mulut, tangan, anggota. Mulut Allah Ta'ala peteri, yang akan bercakap adalah tangan kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita. Allah Ta'ala akan tanya tangan ni, wahai tangan, masa hang hidup dengan dia ni sebulan-sebulan ni, mana banyak hang pegang? Tasbih ke, Al-Quran ke, rokok? Agak-agak tangan tuan-tuan nak jawab apa? Dia kata, ya Allah, Tuhan aku rokok tak hisap. Okey, mana banyak pegang handphone dengan pegang Quran? Handphone, ya Allah. Mana banyak pegang tasbih dengan handphone? Handphone, ya Allah. Tuan-tuan nak jawab apa? Bila orang mai bagi peringatan lagu ni, dia tak mau dengar. Dia kata kuliah tiap malam, dia tak nak dengar. Ada orang kata lagu tu, tapi sini tak ada lah. Dia duduk belah-belah tu. Belah-belah yang lain lah. Lain pada di sini lah. Sini ada, cuma tak main malam ni. Dia komplain pihak masjid. Dia kata apa kuliah tiap malam ni? Jawabnya, sebab apa kuliah tiap malam? Sebab hang pun buat maksiat hari-hari. Tu ya jawapan dia, tuan-tuan. Yang tuan-tuan duduk beliak masjid mata kat saya pun saya marah saya berhenti. Kasi heran dengar nak mengajar tuan-tuan. Ada marah ni kuliah tiap malam ni, dia marah. Dia kata dekat pihak AJK masjid, dia apa ni kuliah tiap hari larat orang nak mengaji. Jawapan mudah. Sebab apa kuliah tiap hari? Jawapan dia, sebab hang pun buat maksiat hari-hari. Mana ada hari yang hang tak buat maksiat? Maksiat hari-hari hang tak komplain. Kuliah hari-hari hang komplain. Orang tu ada, cuma malam ni dia tak main. Saya bukan kata kat tuan-tuan yang main malam ni. Tuan-tuan,
Main ustaz ni mengajak tak faham, ustaz ni mengajak garang, ustaz ni mengajak selok. Lah hang main mengajak. Hang main mengajak pegang mic, mengajak ustaz nak dengar pula, hang mengajak hati ke tak? Ni yang kata innal insana fi khusr. Dengan masa ni kita habis, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, 24 jam Allah Ta'ala bagi sehari, berapa jam tuan-tuan bagi balik masa tu dengan Allah? Saya nak tanya tuan-tuan yang tu ya. Tuan-tuan cuba jawab malam ni. Semua ni saya tengok malam ni, yang main malam ni malam ni saya tengok, malam ni pun korang perasaan mati kena Covid, ramai dah nak murid sini pun. Sebelum Covid tu dia ramai agak, ni dia kurang perasaan mati kena Covid belakang. Saya husnuzan aku tu lah. Dulu kok ni ada orang ni perasaan mati 4-5 orang dah kena Covid. Nak kata tak mai gitu, tuan-tuan kata saya sangka buruk. Saya husnuzan mati kena Covid. Saya nak tanya tuan-tuan, malam ni saya anggap semua semayang cukup tak? 5 waktu cukup dah yang malam ni. 5 waktu kita semayang sehari semalam, 1 waktu berapa jam? Ada orang Damansara ni mengayang 1 waktu 1 jam. Cuba angkat tangan nak tengok muka pemohong. Dia kata saya ustaz mayang subuh sejam, mayang zuhur sejam, mayang asar sejam, semayang maghrib sejam, mayang isya sejam. Angkat tangan nak tengok. Tak ada. Ustaz yang duk cakap depan ni pun paling lama 15 minit satu waktu, paling lama. Kebiasaan jangan tanya paling lama 15 minit. Kadang-kadang daripada rumah nak main ke masjid tu lebih lama daripada semayang. Mayang maghrib tadi berapa minit? Saya rasa 10 minit lagu tu ya. Daripada takbir yang pertama sampai salam yang nombor 3 pasal 5-6 minit ya. Tu imam membaca tak panjang, cari mampu tu imam baca panjang. Anak jemaah buat surat dekat nazir suruh pecat imam baca panjang. Bulan Ramadan tu imam import main baca panjang pun dia ingat. Dia kata tu imam ni dia ingat kita ni nak kedarah mayang dulu ni kot. Tak buat benda lain. Kita bacalah 1 waktu 10 minit. 5 waktu 50 minit. Bubuhlah sejam. 23 jam lagi tuan-tuan buat apa? 23 jam lagi tuan-tuan buat apa? Ni bukan nak kata kat tuan-tuan, muhasabah. Bukan saya nak main marah tuan-tuan, tak, muhasabah. Dia kata ustaz mana ni garang? Dah kena cucuk dos ketiga. Ngodok belum muat dia buh dos keempat pula. 23 jam lagi kita buat apa tuan-tuan? Kita baru bagi dekat Allah sehari semalam 1 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Mana lebih banyak masa tuan-tuan dengan Allah, dengan tuan-tuan dengan dunia? Lepas tu tuan-tuan nak minta, ya Allah bagilah aku masuk syurga. Syurga mana? Sebab tu ulama kata jangan kamu duk perasan bahawa kamu akan masuk syurga kerana amalan kamu. Tidak. Tetapi kamu masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. Ada pula orang kata macam tu senang lah, saya tak buat ibadat lah. Kita tanya dia awak tak semayang. Dia kata kita masuk syurga bukan kerana ibadat, kerana rahmat. Dengar betul. Cek balik bodoh. Dia kata saya duk pergi mengaji setiap malam, ustaz kata masuk syurga bukan dengan ibadat tapi dengan rahmat. Betul lah bengong oi. Tapi nak dapat rahmat tu dengan apa? Masuk syurga dengan rahmat. Nak dapat rahmat dengan maksiat ke dengan ibadat? Sebab apa yang kita buat ibadat? Sebab nak menggapai rahmat. Dengan rahmat kita nak masuk syurga. Ni dia duduk main, dia kata aku tak mayang dah. Sebab hampa mayang pun belum tentu syurga. Betul lah kami yang semayang belum tentu syurga. Hang yang tak semayang kompom neraka. Lepas tu lambat masuk bulan Rejab suruh buat ceramah Isra' Mi'raj. Mayang haram tak? Malam ceramah Isra' Mi'raj dia sampai masjid. Malam lain dia tak sampai. Tuan-tuan cuba fikir, kalau dengan ibadat kita nak masuk syurga, habis masa. Sebab tu Nabi kata bila Allah Ta'ala kata bila yang nak sedang, hatta
hatta zurtumul maqabir, sampai duduk dekat lubang kubur barulah kamu akan sedar. Allah Ta'ala kata dah, yang tak rugi dengan masa tu siapa dia? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Percaya, yakin. Percaya, yakin ni pula benda lain tuan-tuan ni. Ramai orang dia percaya tapi dia tak berapa yakin. Ada jenis tu pun. Dia percaya tapi dia tak yakin. Dia percaya apa dia? Percaya kata kau ada tak kubur tapi tak yakin ada tak ada tau. Percaya, yakin tak? Sebab tu satu hari Ibrahim bin Adham, ada 3 orang pemuda ke 4 orang pemuda macam tu lah, mai jumpa dengan dia. Mereka mengadu dekat dia. Mengadu. Tak apalah, dia pun ajak mereka masuk ke dalam satu kelas pengajian. Lalu dia tanya kepada anak murid dia, depan mereka ni, depan pemuda-pemuda yang datang bertemu dengan dia tu. Ibrahim bin Adham tanya anak-anak murid dia, siapa di kalangan kamu yang tidak percaya selepas hidup dia akan mati? Cuba bangun. Malam ni kalau saya tanya kepada tuan-tuan, orang Damansara ni, siapa di kalangan tuan-tuan yang tidak percaya selepas hidup akan mati? Cuba angkat tangan. Tak ada siapa boleh angkat. Sebab benda duk tengok depan mata. Van jenazah pun ada, duk bawa jenazah, duk tengok depan mata. Beli van jenazah, bawa jenazah. Bila tak ada jenazah, van pun tak berjalan. Elok mati, van pun mati, tak temu hidup. Sama-sama boleh bawa pergi kubur, van dengan orang. Dia duk tengok orang duk bawa jenazah, dia duk tengok orang ke bumi mayat, dia duk tengok. Lalu Ibrahim bin Adham tanya soalan yang kedua, siapa di kalangan kamu yang percaya selepas hidup ada mati? Cuba angkat tangan. Semua pakat bangun angkat tangan. Lalu Ibrahim bin Adham tanya soalan yang ketiga, kalau kamu yakin selepas kamu hidup kamu akan mati, kenapa kamu masih malas melakukan ibadat dan kamu masih gemar melakukan maksiat? Jadi jawab. Saya tanya soalan tu kat tuan-tuan malam ni. Kalau tuan-tuan yakin kata lepas hidup tuan-tuan nak mati, kenapa kita ni, saya pun sama, malas nak buat ibadat? Maksiat suka buat, malas nak buat ibadat. Suruh baca Quran lebih, dia tak mau. Suruh zikir lebih, dia tak mau. Suruh sembahyang sunat lebih, dia tak mau. Suruh puasa sunat lebih, dia tak mau. Masuk bulan Rejab dia kerap bergaduh pula. Puasa Rejab ada tak ada, bergaduh pula. Bergaduh sebab nak buat ibadat. Cerdik ke tak? Ustaz ni kata puasa lah bulan Rejab, mai ustaz ni pula jangan, Nabi tak buat, ini bid'ah, masuk neraka. Subhanallah, bukan kerana puasa nak masuk neraka kot. Neraka bukan kata Tok Wan kita boleh duduk tangkap orang awak masuk. Kalau benar kita yakin. Tuan-tuan, kalau benar-benar yakin, saya rasa masjid ni tak muat nak tampung orang. Tak muat kalau maghrib tadi ni kita semayang sampai jalan suang. Ibrahim bin Adham jawab, itu kerana hampa baru percaya tapi hampa tidak yakin. Percaya mati, percaya. Tapi yakin tak dalam kubur akan ada azab? Tak percaya. Yang ulama duk cerita daripada hadis Nabi akan mai Syuja'ul Aqra, ular yang besar mai. Yang dalam kitab kata ular yang akan patuk orang yang tidak semayang, orang yang meninggalkan semayang. Ular yang dalam kubur tu, satu sisik pada badan ular tu sebesar bukit Uhud di Madinah. Percaya? Tak tahu Ustaz. Tapi saya tengok lubang kubur tu kecil ya Ustaz. Ular tu nak masuk macam mana? Ada yang mau dah duduk tikai pula. Hang mati dulu lah tengok dia main ke tak. Yang kata malaikat akan bawa rantai daripada api neraka.
Malaikat tu akan bawa rantai daripada api neraka nak maikat. Kalau orang Kedah kata nak mai berkat orang yang tak semayang, rantai tu kata dalam kitab, kalau satu ring rantai tu, satu cincin rantai tu, tuan-tuan tahu tak rantai kalau Kedah ni dia panggil tu rantai duk tambak beruk tu. Tahu tak rantai tu kan? Dia gulung-gulung macam tu. Dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir kata, kalau satu ring rantai tu jatuh mai ke bumi, lebok habis bumi ni. Dan dia yakin tak Allah Ta'ala nak hantar malaikat main dengan rantai tu? Dia kata macam tak apa nak munasabah. Dia duk fikir. Dia kata bukan ulak tu nak main kot, lubang kubur besar mana. Dia mula duk fikir dengan otak dia. Tak munasabah kot. Tuan-tuan, kalau benda agama ni tuan-tuan nak fikir dengan kepala otak baru nak terima. Mampu tuan-tuan ni. Saya nak bagi satu contoh ya, tuan-tuan fikir dengan kepala otak, tuan-tuan lepas tak? Tuan-tuan duduk dalam perut mak tuan-tuan 9 bulan. Tuan-tuan fikir dengan otak lepas ke tak? Semua ni beranak daripada perut mak, maka ada daripada perut beruk apa? Semua perut mak. 9 bulan tuan-tuan duduk dalam perut mak, tuan-tuan boleh fikir duduk dalam kantung ayak. Tak ada kita nak nyawa tu, tak ada ayak masuk dalam lubang hidung, tak ada. Tuan-tuan fikirlah tengok. Tuan-tuan agak menikah, saya pun menikah ada anak. Time bini kita nak melahirkan anak tu, tuan-tuan cuba tengok anak tu terbit mai. Tuan-tuan habaq dekat doktor, buat masuk balik 3 hari baru mai keluar lah. Boleh tak? Tu kalau nak fikir dengan kepala otak semua nak terima. Tapi pasal apa dulu kita ada dalam perut mak kita? Perut mak kita besar mana? Bukan duduk 2-3 hari, 9 bulan. Tu dalam perut mak kita tu. Dan tak ingat bila-bila Allah Ta'ala masuk tentang dalam perut mak. Tak ingat, tapi ada. Tuan-tuan mai hidup ni, tuan-tuan duduk hidup daripada kecil atau besar macam ni. Tuan-tuan cuba fikir dengan kepala otak, macam mana boleh besar tu? Dulu tak ada rambut sikit, kepala kecil lah, kepala besar, mai pula dengan berjanggut, mai pula dengan bermisai, mai pula dengan bulu ketiak. Siapa duk pergi tanam tu? Kalau semua benda hang nak terima dengan kepala otak hang, baru hang boleh terima. Fikir. Tentang fikir kita makan. Bila kita makan, terbit taik. Siapa pergi buat tu? Tuan-tuan cuba fikir pula, kita ni tanam pelam, tumbuh pokok pelam. Tak pernah tertukar tanam pelam keluar pokok nangka. Tak pernah tertukar. Fikir tengoklah. Siapa yang duk hantar laporan tu? Siapa yang nak terbit daripada biji kecil terbit mai pokok pula besar, dia boleh terbit pula buah? Siapa tu? Kalau fikir dengan kepala otak, memang tak boleh. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Nabi dah habaq. Ni dia azab yang Allah Ta'ala akan sedia kepada orang yang melengah-lengah dan meninggalkan salat. Yakin tak? Dengar duk angguk tapi tak yakin. Sebab tu kita malas buat ibadat. Sebab tu kita gemak melakukan maksiat. Tu ya tuan-tuan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. 4 golongan yang takkan rugi dengan masa. Kita duk baca dah. Orang yang beriman yang tak pernah malas melakukan amal soleh. Ada peluang nak buat kebajikan dia akan buat. Ada peluang nak buat benda baik dia akan buat. Wa tawasaw bil haq, yang orang tak pernah lekang daripada duk ajak orang kepada kebenaran. Saya nak tanya tuan-tuan, di antara nak cegah kemungkaran dengan nak ajak orang buat benda baik, yang mana suka? Dia ada 2. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Di antara amar ma'ruf, nak ajak orang buat benda baik, dengan nahi mungkar, nak cegah orang buat benda jahat, yang mana berat tuan-tuan? Yang mana berat? Allah Ta'ala letak amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mana berat di antara 2 benda tu?
Tuan-tuan duk angguk apa? Saya tanya. Jawab dia, tak betul kan saya nak marah. Betul boleh balik. Tak betul saya tak marah. Di antara nak ajak orang buat benda baik dengan nak cegah orang buat benda jahat, yang mana senang? Yang mana payah? Allah Ta'ala letak dah nahi mungkar tu nombor 2. Sebab apa? Yang tu yang berat. Ni watawasau bil haq, yang ni berat. Tuan-tuan nak pergi tegur orang buat benda tak betul, tuan-tuan ingat senang lah. Tuan-tuan nak ajak orang buat benda baik, mudah. Jom kita pergi masjid, jom. Ada orang nak marah, duk ajak orang pergi masjid, tak ada. Habis tak ada, dia lari macam tu lah. Macam gen tablik duk pergi ajak lah. Gen tablik main duk masjid kita 4 hari 3 malam. Lepas asar dia duk berjalan pergi rumah kita, gen tablik. Tuan-tuan tahu gen tablik ha? Dia duk pergi rumah kita, yang tuan-tuan duk lari tu lah. Gen tablik pergi rumah bukan nak suruh buat apa, nak ajak main masjid, yang tuan-tuan lari tutup pintu tu pasal apa? Anak duk belajar jalan tu lari balik, abah tablik main. Tutup tingkap, tutup pintu, gen tablik tu nak main buat apa, nak main lepas anjing masuk dalam rumah hang dah. Dah. Dia main depan pintu. Tuan yang mulia ahli syurga, insya-Allah kami ada di masjid ni 3 malam. Nak kami jemput tuan yang mulia, datanglah ke masjid, kita imarah masjid, malam ni ada makan. Yang tuan-tuan lari buat apa? Tuan-tuan duk gelak apa tuan-tuan? Tak percaya suruh Ustaz Nazri ajak gen tablik main masjid ni duk 3 malam, lari. Yang merangkak dalam rumah macam bewak pada. Gen tablik tu assalamualaikum, 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 merangkak dalam rumah. Macam bewak tekok-tekok daripada anak bapak tu. Gen tablik bukan nak buat apa pun, nak ajak pergi masjid. Yang lari tu tak padan. Tu nak ajak buat benda baik. Saya kata nak ajak buat benda baik mudah, tapi bila kita nak larang, bila kita nak cegah, bila kita nak tegur tentang benda tak betul, yang tu yang payah. Tak payah tuan-tuan nak tegur benda teruk. Dia duduk semayang tak betul, tiba-tiba mai satu orang kata, ni minta maaf pak cik nak, saya tengok pak cik semayang tu tak betul. Tak betul kat mana? Aku semayang berapa puluh tahun dah, hang belum beranak aku semayang dah. Ada mula. Padahal dia semayang tak betul sungguh. Tak, saya tengok pak cik duk takbir kot tu. Dia bukan kot tu je, kot tu. Anak aku pun dia ustaz tak kata apa pun. Anak aku ustaz pun tak kata apa, yang duk ni apa? Ada mayah tuan-tuan. Macam saya duk tegur lah. Ada video saya tegur tentang orang duk guna dobi layan diri ni. Tegur tu bukan saya tegur teruk, saya kata ni pandangan saya. Ada yang telefon marah, mampu biar saya tak heran. Dan saya nak cakap benda betul ya, nak marah aku suka hang lah. Saya kata dobi layan diri tu tuan-tuan duk pergi guna, saya pun duk pergi guna. Dobi tu kita bukan tahu siapa yang guna. Kalau kita buat dobi tu hanya untuk orang Islam, lagi lepas kata resih pula. Nak cadang pula kata buatlah satu mesin ke 3 mesin untuk orang bukan Islam guna. Yang ni section non-Muslim, yang ni section Muslim. Sekali orang kata pula hidup dalam negara ni duk apa, payah. Tapi dobi itu semua bakat duk guna. Baju orang Islam pun basuh, baju orang bukan Islam pun basuh. Orang bukan Islam kita bukan nak apa, dia guna lah. Cuma kita orang Islam ni dia ada ahkamut taharah, hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci. Tuan-tuan pergi basuh baju tu, tuan-tuan nak guna baju tu nak buat ibadat. Bila baju orang bukan Islam pergi basuh tuan-tuan, dia duduk di rumah dia. Tak, yang ni kita tak salah, orang bukan Islam tidak salah. Mereka buatlah benda tu sebab mereka tak terikat dengan hukum Islam, kerana mereka bukan Islam. Dia pakai baju tu tuan-tuan, dia pergi peluk anjing. Mustahil ke tak? Saya nak tanya, mustahil ke tak? Tak mustahil. Anjing tu najis apa? Mughalladhah. Baju tu dia pergi basuh pula dekat dobi mesin tu. Tuan-tuan lepas dia buat keluar baju dia, tuan-tuan buat masuk baju tuan-tuan.
Saya nak tanya tuan-tuan rasa ragu-ragu ke tak nak basuh tu? Mau basuh pun baju tuan-tuan tu lagi, tuan-tuan nak pakai pergi semayang, rasa wah-wah ke tak? Sebab tu saya kata kepada pengusaha dobi, ambil berat sikit, tang tu. Bila tengok orang bukan Islam basuh, lepas mereka ambil baju mereka apa, mereka belah balik, bubuh sikit air, bubuh sikit sabun, basuh balik dalam tu sekali imbas. Sebab kita tak tahu sama ada baju tu kena anjing ke tak, kita tak tahu. Cuma kita cuci tu bagi kita puas hati, sekali orang nak main guna pula. Ada orang tiket apa ustaz duk cakap lagu ni pak? Oh dia kata kalau macam tu mampu camca sudu kita duk guna di kedai makan tu kira macam mana pula? Salah tuan-tuan. Saya nak tanya pula, sudu tuan-tuan duk makan di kedai makan tu, habis kita makan, dia buat pi ke dapur, dia basuh ke dia ambil tisu basuh? Lap. Dia ambil kain basah dia lap lagu tu ke ataupun dia basuh dengan sabun? Duk pi buat bandingan tu tak apa kena. Taklah kalau hang tak mau basuh apa tak apa, tapi kita ni tak puas hati kalau mesin tu tak basuh. Sebab kita rasa wah-wah, ni aku nak pakai nak buat semayang. Tegur tu ya, lepas marah. Tu dah ingat senang kan nak pergi tegur orang duk buat benda tu lama. Kami duk pasal ni, ustaz lain tak kata apa pun, yang ustaz duk ingat saya apa? Payah. Ni duk main mengajak ni tuan-tuan, duk main mengajak. Tu dah ingat semua orang suka ke? Nak tegur orang duk buat benda tu lama, nak tegur kata tak betul. Dan hang kena ubah, nak tegur. Oi. Payah. Tuan-tuan nak tegur pak tuan-tuan tak betul, rasa senang ke payah? Tak ada pak dah nak tegur bini kita. Kita pula kerja pula tak apa nak hebat. Kita kerja duk jaga gad pintu pagar sekolah, bini pula pengetua sekolah tu. Tuan-tuan nak tegur. Ni abang nak tegur sikit ah. Tegur apa? Dia buat begitu. Dah lah abang nak tegur sikit lah. Tadi ni abang duk tengok hang duk marah cikgu tu tak apa kena lah. Yang duk marah cikgu tu tak apa kena. Ni abang. Apa dia? Mau cun tu lah. Mau cun kasi pak cai. 5 minit lagi saya ambil. Lagi saya nak berhenti terus. Mau berhenti azan. Lagi nak sambung 5 minit. Tak padan. Dah kita lajak 5 minit lagi kita berhenti azan. Hush. 4 rakaat. Tu bid'ah tu. Zaman Nabi mana ada? Kalau pok-pok tu tentang kata yang duk guna tu masuk neraka kerana bunyi tu pun. Mampu. Dan kena ikut bid'ah yang tu pun bid'ah. Zaman Nabi ada duk ketekung tu hang tengok tu lah matahari bulan lah. Yang masjid kat duk luar ni masuk Isya kita tengok bulan apa. Ada seorang kata matahari tak nampak, memang tak nampak lah malam. Ni nak pergi tegur bini kita ni. Bini kita kata abang jangan duk cakap banyak, lagi saya halau abang keluar dari rumah. Mampu. Lah abang nak duduk rumah kan, nak duduk masjid. Tak lah abang nampak benda tu tak betul. Dah abang diam sudah. Tu nak tegur bini. Sebab tu Nabi kata lisanun zakirun. Nak mendapat kebaikan yang pertama, mulut lidah kena senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam lisanun zakirun, kata ulama, usduqu idha haddastum. Bercakap benda yang betul. Cakap benda yang betul. Nabi pesan. Cakap benda yang betul. Bila kamu berbicara, bicara benda yang benar. Makna apa dia bicara benda yang benar? Jangan takut nak cakap benda betul. Orang tak betul, hang tegur. Orang ni tak betul, hang tegur. Yang kedua tentang cakap benda betul ni apa dia? Cakap benda yang Allah Ta'ala redha, walaupun manusia tak redha. Ni yang pertama, orang yang mendapat kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Orang yang senantiasa hati dia berpuas hati dengan Allah Ta'ala. Hati dia
senantiasa puas dengan Allah Ta'ala. Syukur ni maknanya pada tuan-tuan, senantiasa reti berterima kasih. Sebab apa dia reti berterima kasih? Sebab dia rasa puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah Ustaz, saya ni sakit tapi tak teruk, Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak Ustaz, umur saya 60 lebih tapi Allah Ta'ala masih bagi sihat dekat saya. Lepas tu hang buat apa? Dengan kesihatan itulah saya buat ibadat Ustaz. Saya tak peduli apa pun. 5 waktu saya main duduk di masjid. Dah pencen Ustaz. Qalbun syakirun. Yang ketiga, wa badanun sabirun 'alal bala. Tubuh badan yang senantiasa bersabar apabila Allah Ta'ala uji ia dengan pelbagai ujian. Tuan-tuan dapat ujian sakit, sabar. Ustaz, saya sakit Ustaz. Berapa tahun dah Pak Long? Saya sakit dah 5 tahun dah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Sebab apa dia? Umur Pak Long berapa? 64. Pak Long sakit 5 tahun. 64 tolak 5 berapa Pak Long? 49. 49 tahun tak sakit. 5 tahun dia baru sakit. Cuba tuan-tuan fikir lagu tu. Ni sakit tangkap gambar dia lah. Buat dalam Facebook tu. Sakit lah. Kena Covid. Kena Covid. Habis satu dunia tahu dia kena Covid. Saya pun kena Covid tak nak cerita ke orang tuan-tuan. Sampai habis baru saya cerita. Sampai habis baru saya cerita. Sebab baru saya tak mau cerita ke orang. Bila cerita dia ada 2 golongan. Yang pertama nak doa baik. Yang kedua nak kata pada muka. Pada muka. Dia kata ke orang sangat pada muka. Ada agaknya itu pada muka, tapi tak ada cerita ke orang. Ni 3 ciri tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi benda ni duduk dalam badan kita. Maknanya kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, mulut lidah yang sentiasa berzikir, ingat kepada Allah. Yang kedua, hati yang rajin bersyukur. Yang ketiga, tubuh badan yang sentiasa sabar dengan ujian Allah. Jam saya ada 2 minit lagi saya nak habis. Yang kedua tuan-tuan, ada beberapa ciri orang yang Allah Ta'ala murka. Bila Allah Ta'ala murka kepada seorang hamba, kata Abu Laith As-Samarqandi, Allah akan bagi beberapa benda ni dekat dia. Tuan-tuan cek tengok, ada tak dekat diri tuan-tuan? Apa dia Ustaz? Yang pertama, Allah Ta'ala bagi dia ni peluang cari ilmu, tapi tak pernah beramal dengan ilmu dia. Ada? Ada ilmu tapi tak beramal. Mengaji rajin. Kuliah setiap malam dia dengar. Ada orang tu. Sebab tu tuan-tuan ada ilmu ni peluang. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kuliah maghrib jangan jadi pengisian di antara maghrib dengan isyak, tapi jadikanlah manfaat untuk kita belajar. Ada orang dia dengar kuliah maghrib, dia dengar. Orang kata haji duduk mengaji setiap malam nak. Mengaji apa sangat? Kalau balik pun tak kira nak kena main pula. Lepas tu dengar dia kata ada ustaz tu duduk mengajar. Tuan-tuan rugi. Tapi bila kuliah maghrib ni tuan-tuan nak buat apa? Aku nak ambil ilmu. Tuan-tuan, satu ustaz main bukan tuan-tuan tak boleh dapat 2-3 benda baru. Malam ni saya mengajar bukan tuan-tuan tak boleh dapat 2-3 benda. Dapatlah 3 benda ustaz. Apa dia? Ciri yang Allah Ta'ala sayang, kalau ada ni dia dapat kebaikan dunia akhirat, bukan tuan-tuan tak boleh dapat. Allah Ta'ala bila dia murka kepada hamba dia, dia akan binasa dan dia akan hukum hamba tu, kata ulama, dengan 3 benda. Yang pertama, dia bagi orang tu ada ilmu, tapi orang tu tak beramal dengan ilmu dia. Yang kedua, dia bagi orang tu berkawan dengan orang baik, tapi tak ikut jejak langkah mereka tu. Kawan dengan orang baik. Kawan dia semua ustaz, kawan dia semua orang masjid, kawan dia semua tu haji. Tapi dia tak jadi baik. Kawan dengan orang masjid, tapi dia tak boleh main masjid. Kawan dengan ustaz, tapi dia tak jadi orang baik. Jangan ada dalam diri tuan-tuan. Yang ketiga, yang terakhir, dibagi peluang untuk melakukan amal ibadah tetapi tidak ikhlas. Dia main penyakit riak, suka menunjuk-nunjuk kebaikan yang dia buat. Suka
gerak menunjuk-nunjuk kebaikan yang dia buat. Dia baca Quran, dia boleh rakam masuk dalam TikTok. Dia baca Quran tak? Oh, baca Quran dalam TikTok dia bubuh, alhamdulillah diizin membaca Quran. Hang nak tunjuk untuk apa? Dia bagi peluang untuk buat kebaikan tapi tidak ikhlas. Mudah-mudahan tiga sifat itu tidak ada dalam diri kita semua. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tuan-tuan, dalam keadaan keterbatasan masa kita mengikut SOP yang ditetapkan. Mudah-mudahan walaupun singkat, walaupun ringkas, walaupun tak panjang, tetapi saya doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang baik, dan Allah taala memberikan kekuatan untuk kita melakukan apa yang telah kita bicarakan pada malam ini, insya-Allah taala minal aminin. Jadi saya rasa cukup sekadar ini dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat difahami dan diamalkan. Saya tak mau tuan-tuan duk dengar malam ni sekadar tuan-tuan hanya nak mengisi masa kosong tuan-tuan maghrib insya. Tuan-tuan takkan rasa rugi di dunia tuan-tuan, tetapi tuan-tuan akan rasa rugi di akhirat. Sebab apa dia? Bila tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, niat tuan-tuan tak ada nak menuntut ilmu, malaikat Allah tidak akan memohon ampun kepada tuan-tuan. Makhluk yang ada di langit dan di bumi tidak akan memohon keampunan daripada Allah untuk tuan-tuan. Sebab apa dia? Niat tuan-tuan duduk bukan nak mengaji tapi nak tunggu insya. Dia ada tuan-tuan sifat ni. Sifat tu dia main tahu, bila ustaz tu terlajak sikit dia marah. Bila ni apa semua dia tak peduli. Ni. Tapi kalau tuan-tuan tiun betul-betul niat aku nak mengaji. Sebab tu saya kata tuan-tuan boleh tengok nak kuliah tiap-tiap malam tuan-tuan duk main. Peningkatan ilmu ada tak setiap malam? Kalau tuan-tuan duk dengar kuliah ni dah 3 tahun dah tiap malam. Tapi kalau orang tanya bab rukun semayang pun tuan-tuan tak boleh habaq satu-satu, makna tuan-tuan tidak ada peningkatan ilmu. Orang tanya bab tauhid sikit tuan-tuan tak ada cerita, maknanya kita tak ada peningkatan ilmu tuan-tuan. Mengaji 3 tahun dah. Hadis ada tak 30 hadis, 40 hadis kita hafal ada tak ada. Sebab tu saya nak tuan-tuan mengaji, kuliah maghrib ni jadikan medan untuk tuan-tuan mencari ilmu. Sehari dapat satu benda pun jadilah tuan-tuan. Tak mau kita balik bertemu dengan Allah umur 60 70. Allah pun kita tak kenal. Itu masalah. Allah pun kita tak kenal. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan tersebut. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam sebelum saya tutup tuan-tuan. Sekali tuan-tuan habis semayang, tuan-tuan tengok ada di luar sana ada sikit lah. Dekat luar, dekat meja jualan sana ada saya bawa produk sikit. Untuk tuan-tuan, minuman coklat. Minuman coklat ni kalau tuan-tuan yang dah berumur nak mencegah daripada sifat nyanyuk, penyakit nyanyuk, amalkan. Dia main satu peringkat umur ni tuan-tuan, dia nyanyuk. Jadi kita letakkan dalam minuman coklat ni tuan-tuan, kita campur koko, kurma, madu, badam dan bali. Antara khasiat dia boleh mencegah anti nyanyuk. Pasal ada terbukti dah tuan-tuan, satu pakcik aksiden kemalangan, koma lebih kurang dalam berapa belas hari. Dia sedar, dia tak ingat apa. Anak dia amal benda ni, amal biiznillah, dengan izin Allah ingatan dia pulih balik. Tuan-tuan beli untuk anak-anak tuan-tuan nak jaga otak, mencerdaskan minda apa? Tuan-tuan amalkan. Sekilo 19, setengah kilo RM10, yang secek RM20, dan juga di luar sana ada tabung tuan-tuan dekat meja luar sana, Yayasan Ar-Riyadah untuk dana pendidikan dan kebajikan pelajar-pelajar tahfiz dan orang-orang susah yang kita bela. Tuan-tuan ada zakat, tuan-tuan ada infak nak bagi, boleh bagilah insya-Allah. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifu ahadun ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.